Sabah peruntuk RM33 juta untuk perkukuh pembangunan modal insan. Perinciannya langsung bersama Soran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Soran. Ya, sahih. Sabah memperuntuk RM33 juta tahun ini bagi memperkukuh pembangunan modal insan, terutama kursus serta latihan berkaitan kemahiran sains, teknologi dan inovasi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata sebanyak RM2.92 juta lagi diperuntukkan bagi pelaksanaan kursus dan penyelidikan di Institut Pertanian serta Pusat Pengajian Tinggi di negeri ini. Datuk Haji G berkata kerajaan negeri memberi penekanan dalam pembangunan modal insan bagi melahirkan sumber tenaga berpengetahuan, berkemahiran, berdaya saing seterusnya menjadi aset penting kepada kemajuan negeri ini. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian anugerah Esko Cipta 2024 di Universiti Malaysia Sabah UMS. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Badingkir. Kerajaan negeri turut mengalu-alukan penyelidikan dan inovasi UMS dalam bidang pertanian, akuakultur, bioteknologi dan tenaga boleh diperbaharui di negeri ini. Sementara itu bagi anugerah khas Pereka 2024 dimenangi oleh Dr. Rovina Kobun dengan projek Seacot dan Fresh Shield yang dapat meningkatkan jangka hayat produk sayuran dan buah-buahan. Beliau membawa hadiah wang tunai RM10,000 beserta sijil dan trofi. Harapan saya semoga lebih banyak kanak-kanak terutamanya primary school, secondary school join program ini supaya kesedaran tentang sains dan teknologi lagi tinggi impact di antara masyarakat. Esko Cipta 2024 UMS diadakan bagi meningkatkan kualiti serta kemahiran dalam perlindungan dan pengkomersialan harta intelek. Kerajaan negeri sedia bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bagi membina lebih banyak projek program perumahan rakyat PPR di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata ini termasuk menyediakan tanah yang sesuai sebagai lokasi membina projek berkenaan. Pihak KPKT sudah bersetuju untuk membina lebih banyak PPR atau yang akan dijenamakan sebagai PRR, Program Residensi Rakyat di seluruh negara dan termasuk di negeri Sabah. Kerajaan ataupun pihak berkuasa tempatan menyediakan tapak yang sesuai dan peruntukan itu akan dibiayai atau sepenuhnya oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Persekutuan. Datuk Dr. Joachim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan menyatakan demikian kepada media selepas program sosioekonomi Eskom disandarkan. Sebelum ini, Menteri KPKT Ngah Koh Ming berkata kementeriannya memerlukan kerjasama kerajaan negeri untuk menyediakan tanah yang sesuai sebagai lokasi membina projek PPR di seluruh negara. Mengulas rumah PPR yang kosong dan tiada penghuni, Datuk Dr. Joachim berkata kementerian sedang menyediakan peruntukan untuk membaik pulih unit berkenaan sebelum didiami semula. Dalam lawatan ini, beliau menyantuni dan beramah mesra dengan penduduk PPR Harmoni Batu 3, Sandakan. Pembinaan jambatan konkrit yang menghubungkan Kampung Kaung, Kampung Kaung Ulu dan Kampung Lobong-Lobong Kota Belud akan bermula dalam tempoh terdekat ini. Projek melibatkan kos RM13.7 juta itu dijangka siap awal tahun 2026. Adun Kadamayan Datuk Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, pembinaan jambatan itu antara usaha menambah baik jaringan jalan raya di kawasan tersebut. Saya ingin mengucapkan penghargaan saya kepada rakan saya di Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa dan juga kepada Kerajaan Sabah, terutamanya JKR Sabah yang telah memungkinkan projek ini dapat dimulakan. Datuk Iwan menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menyempurnakan majlis pecah tanah pembinaan jambatan tersebut di Kota Belud. Jambatan ini akan memudahkan perhubungan penduduk kampung sekaligus merancangkan pembangunan ekonomi dan taraf hidup penduduk.
Bagi pihak penduduk kampung, pengguna-pengguna jambatan ini mengucapkan jutaan terima kasih, terutama yang berhormat Wakil Rakyat Benedict karena telah bersusah payah membantu kami untuk meluluskan proyek ini, pembinaan jambatan Kampung Tongkong ini. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) terus memperkasa kemahiran digital rakyat, terutama golongan usahawan yang menjadikan platform digital dalam menambah pendapatan mereka. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Chan Fung Hin yakin MDEC juga akan terus membawa impak signifikan dalam mendepani dunia digital melalui pelbagai program dan inisiatif yang dilaksanakan. Datuk Chan menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program Jelajah Saya Digital JDS di Kota Kinabalu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Out of this program, basically is the program to create awareness lah kan. Dia satu program yang untuk untuk membangkitkan lebih ramai orang sedar bahawa kerajaan sebenarnya ada program untuk membantu rakyat dalam mendepani cabaran era digital. Jelas Datuk Chan, JSD merupakan hasil kerjasama erat antara kerajaan negeri dan MDEC, agensi peneraju dalam pembangunan ekonomi digital negara. Dalam pada itu, beliau optimis terhadap pembangunan bakat digital di Sabah yang dimulakan dari peringkat akar umbi termasuk program-program di peringkat sekolah dan universiti. Program My Digital Maker contohnya memberi pendedahan awal kepada pelajar mengenai kemahiran digital yang diperlukan untuk masa depan. Pengumpulan dan kitar semula minyak masak terpakai di negeri ini perlu ditingkatkan untuk manfaat ekonomi dan alam sekitar. Berdasarkan statistik Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Sabah mencatatkan jumlah pengumpulan minyak masak terpakai yang rendah iaitu kira-kira 2,700 tan daripada 200,000 tan seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Chan Fung Hin berkata, minyak masak terpakai mempunyai permintaan tinggi, antaranya sebagai bahan mentah bagi menghasilkan bahan api penerbangan mampan, sustainable aviation fuel, selain sabun dan makanan haiwan. Datuk Chan menyatakan demikian kepada media selepas program kesedaran minyak masak terpakai Fryer to Flyer bersama Petronas Dagangan Berhad di Kota Kinabalu. So setakat ini, yang 3 dari Sabah ini cuma contribute 1.5% for the Petronas collection. So still very, very low lah. I believe that Sabah basically is a very huge population state. Kita ada 4 million ni. Kita number 3 in the country. So and KK is the kawasan yang di mana logistik yang paling tidak ada masalah. So I think this campaign should start from KK. Datuk Chan menggalakkan pengguna khususnya peniaga kecil dan sederhana di Sabah memberi komitmen tinggi dalam pengurusan minyak masak terpakai melalui program ini. 3 stesen Petronas yang dijadikan pusat pengumpulan minyak masak terpakai di Sabah ialah stesen Petronas Lintas Kota Kinabalu, Batu Lapan Labuk Bypass Sandakan dan stesen Petronas Jalan Utara Tawau, beroperasi setiap hari Ahad. Seramai 400 usahawan bakal dihimpunkan dalam program Pharma Fest Sabah 2024 yang akan berlangsung pada 29 Ogos sehingga 1 September depan. Program julung kali secara besar-besaran itu diadakan di Pasar Tani Pharma Keningau. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Atta Joseph Korup, pelbagai pengisian diadakan sepanjang program berlangsung. Ini termasuklah jualan agro madani yang menawarkan harga murah terhadap barangan keperluan asas. Dalam program ini pun kita akan bawa satu program yang dinamakan jualan agro madani, di mana pengguna boleh menikmati penjimatan daripada 10 hingga ke 30%. Katanya program berkenaan juga secara tidak langsung memberi peluang kepada petani, peladang, penternak dan agro makanan untuk memasarkan hasil produk masing-masing. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Sahi. Baik Soran, terima kasih.